internet, sesuatu yang istimewa daripada Najib Asadok, e-book copywriting yang buatkan pelanggan lembut bukan cabut, yang bernilai RM699 secara percuma. Info di nak tarik pelanggan sekarang, Momentum. Wow. Meja bulat pagi ni topik kita, apakah perasaan anda ketika pertama kali bergelar seorang bapa? Mungkin di antara boleh bacakan komen. Okey lah, daripada Aimin Aziz. Okey. Dia kata ramai orang call tanya. Dia keadaan, dia bukannya perasaan tu dia kan Yelah, bila dapat anak pertama mesti banyak orang call lah macam mana anak kan. Betul. Itu dia highlight kan Lebih-lebih lagi family lah, sebab kau tak ada pengalaman kan. Jadi nak lebih pada nak tanya perkembangan lah kan. Betul. Macam mana orang minta update, apa-apa kau update kan. Betul. Kadang sibuk tanya dah ada nama dah kan. Budak belum keluar. Tak, ini tanya ramai, dia kata ramai orang call. Ini pengalaman pertama bergelar bapa, mana budak dah keluar. Dah keluar. Ni budak dah keluar. Bila dah keluar, orang banyak call dia tanya. Nama orang tanya nama ni dah keluar. Nama dah ada ke? Mesti tanya tu. Tanya orang semua nak tahu apa semua kan. Yelah tu. Tapi selalu kalau macam Imam cakap, nama dalam beberapa hari baru ni, kalau ikut dia punya afdal dia lah kan. Nama dalam beberapa hari. Lepas tu baby kalau boleh lepas beberapa hari baru, kalau kata orang tu nak apa ni, letak gambar ke apa ke, itu saya tanya Imam lah kan. Bukanlah tak boleh, tapi sebaiknya lah. Sebaiknya kan. Yelah, kita tak ada pengalaman ni man. Yelah, saya apa banyak saya tanya Imam je, saya call dia. Betul lah, kita rujuk, kita ada orang rujukkan kita. Apa-apa ni macam mana? Ni macam mana? Dia kata, dia kalau boleh budak tu je, kalau baru lahir kau tanikkan je dulu, dia kata tu. Bagi dia rasa manisan madu, sebab nak kuatkan rahang dia apa ni dalam mulut tu kan. Tanik tak kira mana hari ke berapa, tak apa, kalau boleh kau terus kalau ada kurma ke madu ke kan, tak akan cari masukkan je, letak kat langit-langit dia, bagi kat lidah dia, nanti dia hisap sendiri. Betul. Orang panggil belah mulut tu. Sebab rasa manisan tu akan kata orang tu kuatkan dia punya ni. Yelah. Lepas tu tanya memang kalau nama ni selok ni kalau diwawalkan dalam beberapa hari, dia adalah tu Imam punya ni kan. Kita tanya orang yang lebih pakar lah kan. Yelah, betul. Nama ni kalau ikut Datuk Fadil Kamsal dulu dia ajar saya, dia kata kalau dah dapat nama, dia kata masa orang rumah tengah mengandung sebut dah pergi kat orang rumah tu, sebut panggil sebut, dia ajak dia borak. Kita bercakap dengan dia. Nama tu pun memang dah boleh kita letak kan, tapi untuk wawarkan tu betul. Kata Datuk pun kalau dah ada nama kita boleh borak dia dengar, dia borak betul lah. Kita panggil dia Yelah. Dapur tu ada goyang-goyang. Nanti rumah saya tunjuk jangan tengok siku dia. Tengok nampak siku apa dia naik kan. Rasalah bila kita bercakap, kita pegang perut tu kan, bila kita panggil nama dia, nampak kadang-kadang tapak kaki tu tendang Betul. Yelah. Kawan saya, dia dengan masa anak pertama dia cakap memang nampak dia kena tendang. Siapa tendang? Aku bila kejap kawan kau je, aku dah agak lah. Meja pula topik kita pagi ni, apakah perasaan anda ketika pertama kali bergelar seorang bapa? Anda boleh hantarkan komen di Instagram Sinar dan kami akan bacakan sebentar nanti. Teruskan bersama kami pagi di Sinar, menyinari hidupmu, layan je. Ada pelanggan.com sekarang, Momentum. Wow. Bulat pagi di topik kita, apakah perasaan anda ketika pertama kali bergelar seorang bapa? Last komen, jom kita bacakan di Instagram. Okey kan. Awak Aim tak apa, baca boleh. Okey, dia kata ini ni, tapi ni saya rasa dia lebih pada cerita proses tu lah kan. Panjang ringkas sekarang. Kau ambil ringkas je. Dia kata macam ni, dia rasa macam pertama sekali memang rasa bersyukur lah yang tak terhingga kan. Sebab dia rasa dia sebab tu bila kita angkat azan dengan anak sendiri, itu memang sebab hilang kata-kata.
Secara tak langsung dia kata teringat lah dulu masa yelah kita sendiri lahir kat dunia ni, macam mana mak ayah kita buat benda yang sama juga dengan kita kan. Yalah. Lepas tu dia ceritakan juga pengalaman dia jugalah, apa ni, wife dia siap cekik dia menahan kesakitan. Kalau dia tulis ni kan, pengalaman dia, wife siap cekik saya, mungkin dia menahan kesakitan yang kita tak tahu macam mana, lebih di bracket, hanya dia yang tahu. Anyway, alhamdulillah dia itu. Anak pun dah masuk 2 tahun. Betul-betul. Daripada Faizal Salim. Betul-betul. Betul itu yang dia rasa bersyukur kan. Dia terfikir macam mana mak bapak dia dulu melahirkan dia kan. Mak dia lahirkan dia kan. Betul lah. Sebab dia kata pengalaman yang dia kena cekik tu kan. Maksudnya dia kan bracket tu kan. Dia kata apa tadi tu? Mana nak cari balik ni? Hanya dia je yang tahu. Hanya dia je yang tahu kesakitan tu. Tu yang dia tulis kat bawah tu, dia lebih menghargai apa? Sekejap sebab panjang ni tulis ni. Dia kata gini, dia kata isteri dia. Apapun hargailah isteri kita. Bertaruh nyawa kan untuk melahirkan anak kan. Allah. Yalah. Taruh nyawa. Tapi dia tu lah patut macam tu. Biasanya kalau kat katil macam Angah duduk ke berdiri? Kalau berdiri. Sebab kata takut dia ni katanya duduk, jadi memang ngam-ngam parat leher kan. Mana sempat je lah cekak. Tapi kalau walaupun berdiri, kita memang dekat dengan rumah kita. Kepala kita dekat rumah walaupun kita berdiri. Sebab kita nak sabarkan dia kan. Sebab kita nak sabarkan dia, kita bisik-bisik kat telinga dia. Boleh jadilah. Okey. Yalah, sebab tengah sakit kan, bukan perasan pun kan. Yelah, waktu tengah sakit. Pasal lain kali kalau next time kalau pengalaman macam tu, Umar Salim pakaikan glove. Dah ada pengalaman sebelum ni awak pakai glove. Takut dia tomoy pula. Okey, itu dia untuk perkongsian kita juga pagi ni, dan kita terus doakan kepada anda semua yang masih mungkin ada yang belum dapat cahaya mata lagi. Semoga Allah bagi rezeki kepada anda semua ya. InsyaAllah Allah memudahkan. Amin. Okey, itu dia untuk menjulat pagi topik pagi ni. Teruskan bersama kami pagi di Sinar Menyinari Hidupmu, layan je. Momentum. Wow, kita ada Pakcik Nasi Lemak. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Angah Rahim. Waalaikumsalam, Pakcik. Wah, selamat pagi. Okay, Pakcik. Pakcik, cerita sikit pengalaman pertama je bergelar bapa tu. Anak pertama ni, Pakcik lepas kata kelahiran tu panik. Lepas ni step ni apa? Jadi Pakcik ni apa-apa Pakcik tulis. Pakcik takut Pakcik lupa. Pertama Pakcik akan tulis bayar bil hospital. Okey, lepas tu awal-awal dah bayar bil. Pakcik risaukan pasal bil tu Pakcik nak kena tulis step dia. Lepas tu ambil kereta di basement. Detail sangat tu Pakcik. Lepas tu baru sampai rumah, nak kena basuh uri. Dah bersalin dah. Dah bersalin dah. Yelah, bersalin dah basuh uri. Makna dia punya turutan tu dah start bersalin lah. Awal-awal tak panik. Awal-awal tu tak panik. Dia lepas tu, sebab awal tu yang panik orang rumah lah kan. Sebab dia yang nak melahirkan kan. Lepas dah tanamkan, lepas tu kita fikir pula. Lepas dah tanam selesai ni apa. Kita nak kena cokor jambul kan. Yelah, di sekarang tu okey lah, tak ada masalah lah. Maknanya Pakcik apa yang dah buat Pakcik rakyat. Apa yang dah buat Pakcik rakyat. Checklist. Dan lepas so mana tu, siap lah semua. Siap semua. Lepas tu tahnik. Lepas dah tahnik kan, lepas tu kita kan nak buat akikah semua kan. Last sekali nak daftarkan nama. Nama tak boleh lama-lama je sangat. Dah sebulan tu masa belum register tu panggil anak apa? Hoi? Tak ada lah, kita dah dapat nama anak. Kita dah ada. Boleh panggil. Boleh panggil, tapi nak register tu. Aib pun.
So pakcik punya susunan aturan tu sampai ke register nama je lah. Tak. Sampai budak 3 tahun. Ha? Sampai 3 tahun pakcik susun apa? Kan nama semua dah ada. Dah okey lah tu. Pakcik takut pakcik terlupa lepas tu apa. Sampai 3 tahun? Berapa line pakcik kertas pakai ni? Sampai 3 tahun dia nak tuliskan je lah. Apa, lepas ni apa, lepas ni apa. Susu berapa on. Apa susu berapa on. No, lupa tu. Kenapa 3 tahun cik? Kenapa 3 tahun? Itu yang terlintas. Pakcik sendiri pun dah bengang kan, dah boring kan. Yalah Pakcik. Okey Pakcik, terima kasih untuk hari ni Pakcik. Kita jumpa besok Pakcik pagi di Sinar Menyinari Hidupmu lain. Wow. Mari Aim kita kongsikan berita pagi ni Aim. Okey ya. Dalam keadaan orang tengah susah pun sempat juga ambil kesempatan. Ini nak cerita tentang seorang lelaki yang memperdaya orang ramai dengan menjual dokumen palsu yang membenarkan seorang merentas negeri pada harga 200 hingga ke 800 ringgit lah. Dia jual dokumen merentas negeri itulah. Kedah tu Aim. Dekat ya betul Alostar. Kedah betul. Lepas tu tapi rasa baik dia turut iklankan perkhidmatan ini dekat aplikasi WeChat. WeChat, tapi kebetulan pula dalam WeChat tu pula ada seorang inspektor polis yang berkhidmat di bahagian jenayah komersial daerah Kuala Muda. So dia lah yang buat siasatan dan akhirnya tertangkap siasatan tu menuju kepada seorang lelaki berumur 35 tahun dan pihak polis berjaya menahan suspek laporan pegawai penahanan suspek berumur 23 tahun yang beralamat di Taman Maju Jasin Melaka pada 3 Jun lalu. Berlaku di Kedah di Kuala Muda kan. Tapi suspek beralamat di Taman Maju Jasin Melaka. 3 Jun lalu. Itu orang kata sampai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah juga. Jangan orang tengah susah ni apa semua kan je lah. Sebab gila ramai orang memang tengah nak balik kampung nak apa kan. So dia nampak kat situ ada peluang, ada ruang kan untuk niaga, untuk orang kata menegur dia ikut. Akibatnya ditangkap. Tak bertanggungjawab lah Aim ni. Tak bertanggungjawab. Memanglah kan. Kita geram tu kan. Yelah. Orang macam ni lah yang orang cakap yang menyusahkan keadaan. Betul. Bukan tu pun jual dia Jual 300 hingga ke 800 harga je orang beli aja. Itu. Kita ni nak putuskan rangkaian COVID-19 apa yang kerajaan so kita buat apa duduk kat rumah patut kita buat benda tu kan. Kita nak betulkan rantaian tu tapi kau buat macam gini mana kau melawan apa yang kerajaan suruh buat tu. Yalah. Jadi tertangkap sudah. So kita nasihatkan janganlah cuba-cuba melakukan jenayah lah. Sebab mana-mana orang buat jenayah ni akhirnya akan tertangkap juga kan. Mungkin bukan sekali dua kau buat sekali lah, tapi yang seterusnya akan kena. So hati-hati. Alright. Jangan buat jenayah suka hati. Itu dia untuk berita pagi ni. Seperti nanti kita ada berita sukan ya. Teruskan bersama kami pagi di Sinar Menyinari Hidupmu layan je. Info di nak tarik pelanggan.com sekarang. Momentum. Wow. Berita sukan Aim. Apa yang menarik Aim? Okey lah. Kita nak cerita tentang keputusan Euro ini ramai orang tak tidur. Dah musim-musim orang tak tidur ni tengok Euro. Kalau pagi tadi sebelum tu ada game di antara England bertemu dengan Croatia. 1-0 England menang. So pagi tadi beberapa jam yang lalu Austria dengan North Macedonia. Game ni pun menarik juga sebenarnya. Austria menang 3-1 kemudian disusuli pula oleh game antara Netherlands bertemu dengan Ukraine. Game ni ingat Ukraine dah buat comeback ketinggalan 2-0 tapi malangnya pada minit akhir Netherlands dapat sebiji lagi 3-2. Netherlands menang. Untuk hari ni pukul 9 Scotland jumpa dengan Republic Czech. Kemudian pukul 12 Poland akan bertemu Slovakia. Pukul 3 ini best. Apa tu? Game antara Spain
bertemu dengan Sweden. Itu game yang menarik. Sweden Ibrahimovic main game Euro kali ni? Tak pastilah, rasanya ada kot. Ada Tapi kita tengok juga line up Spain ni siapa. Power ni kan. Tapi Spain banyak pemain muda ni. Macam England lah semalam, pemain muda banyak kan. Betul. Tapi bagus lah, saya tengok corak permainan England dah banyak improve lah. Cuma semalam tu saya nampak apa ni, MU punya defense tu tak main ni Maguire saya tengok kamera ambil gambar dia tengah duduk kat stadium. Dia tak tersenarai ke ataupun memang dia tak main ya? Dia rasa aku dia ada cerita dia injured lah Jeb. Ada. Mungkin next game ke apa lah next game lah kan. Tapi Jeb, kalau ini saja je lah Jeb saja je lah. Aku nak suruh kau punya prediction 3 game ni lah. Kalau skor dengan Republic Czech, kau pilih siapa? Saya check Republic Czech Kalau Poland dengan Slovakia? Poland. Okay, Spain Sweden. Spain Spain itu Jeb punya prediction lah prediction lah. Agak nak try? Saya follow game ni dulu Im. Okay. Saya buka dalam ni game ni untuk season ni saya akan follow Euro ni setiap malam. Okay. Nanti pun saya boleh buat prediction lagi lah belum lagi. Saya semalam tengok bola England tu, tengok meriah, ramainya orang kat stadium tu. Itulah. Nampak kan? Yelah. Emas pun tak pakai. Betul pasal. Tapi dia masih kapasiti lagi dia punya. Masih lagi dapat nampak ada penjarakan lagi juga. Nampak penjarakan ada lah. Tapi tak tahulah. Yelah, dia setiap negara kan berbeza dia punya ni kan. Sebab tuan rumah kali ni banyak Macam mana? Tuan rumah untuk Euro kali ni banyak. Macam semalam main kat Wembley kan ni England. Dia banyak tuan rumah. Betul. Euro kali ni. Alright, itu dia untuk berita sukan pagi ni. Seperti nanti kita ada satu lagi satu kata. Teruskan bersama kami pagi di Sinar Menyinar Hidupmu, layan je. Satu hari satu kata petikan dari Kamus Dewan edisi keempat. Okey, perkataannya ialah pendek dia. ZIB, zip. IP biasa ZIP, zip kan? Betul lah. B. B Tak tahu Nak kata ni haiwan berkaki 4. Kucing? Kalau zebra lah kot. Bukan? Kucing kaki 4 juga. Zebra pun kaki 4 juga. Yang ini ZIB Zip kat negara kita ada? Negara kita ada tapi tak banyak. Pasal dia binatang ni dia berbulu tapi dia banyak jenis. Panda? Bukan. Ini dia memang seram yang ini. Dulu ada cerita-cerita orang buat filem tentang binatang ni. Apa ini? Harimau? Bukan. Bukan Serigala. Itu dia. Serigala. Ada dua je, rimau dengan serigala je kalau filem. Serigala jadian apa semua kan. Jadian tu kan. Ini saya tengok cerita tu kan, bila dia nak jadi wolf tu kan, dia macam tangan dia macam keluar semua mengelembung. Saya tengok cerita tu. Seram Geli pun ada. Tapi semalam jangan takut cerita seram saya takut sikit cerita seram. Tapi cerita saya cerita paling banyak cerita seram movie saya. Alah, cerita budak-budak. Banyak yang cerita seram Angah punya. Di antaranya ada ngangkung, nongkrong, hantu dan botol kicap. Hantu seram. Sekarang kutipan dia kan apa je? Sebab Angah kita tak beritahu lah tajuk filem dia. Sebab ada satu filem yang preview kita tengok bertiga tu, Angah macam beria tengok je, dia bagi ulasan seram. Yang mana? Masa kita preview tu kita tengok. Kita tengok. Tak payah beritahu tajuk dia. Angah beria. Kita pandang pintu bila nak keluar. Tu. Tak pasal masa dia nak masuk kita dalam studio tu, dia kata cerita ni seram tau, dia kata. Tengok tonton Yelah, Angah review seram. Aduh. Ni bagi je duit, semua review dia cakap baik ni.
Jangan gitu. Aduh. Okey, itu dia satu hari satu kata teruskan bersama kami bagi di Sinar Menyinari Hidupmu. Layan je. Bukan cabut yang bernilai RM699 secara percuma. Info di naktarikpelanggan.com sekarang. Momentum. Wow. Okey, kita nak war-warkan pemenang untuk kami KMDs ya. Okey, pemenang untuk kami KMDs nama dia Muhammad Ajmal bin Abu Bakar. Dan perniagaan yang dia buat sekarang ni Premium Printing dan Service, Specialized in Full Sublimasio Jersey and Custom. Sublimation. Dia tulis Sublimasio. Ya, biasa kalau JC ni orang panggil sublimation ni, man. Yalah. Dia tulis okey sekejap, Specialized in Full Sublimatio Jersey and Custom Clothing Selling Authentic and Limited. Dia kata sublimation tu kan rasanya. Kalau printing ni untuk JC biasanya orang panggil tu lah. Agaknya dia tinggal kot huruf N tu. Dia tinggal N ni. Lepas tu dia kalau dia cakap full tu, makna dia boleh print penuh tu baju tu. Kalau kita tak tahulah, kita pun pula nak mana-mana betul kan. Ada istilah lain pula kan, JC kan. Ada istilah lain kan, tapi kalau JC yang kita dia tahu itulah dia sublimation tu. Orang tadi macam Angah sebut tu sublimation. Tak pernah lah kan. Nak kata Jepun tak Jepun, nak kata jangan macam gitu dia macam mana. Takkanlah Sublimatio. Subli tu pun dah salah. Sublimatio. Okey, Encik Muhammad ni dia buat space untuk print t-shirt baju, sweater dan kemeja pun boleh juga dia kata. Jadi kepada anda semua, kalau nak tengok hasil kerja dia boleh pergi ke Instagram dia Blue Gerau Official.masa. Okey, saya ejakan BLUEGAURO G beli pula BLUEGAUROFFICIAL.masa. Tapi memang dia tertinggal N tu kan, sublimation tu. Yelah. Cuma sebab bila pada Angah jadi benda tu macam benda baru. Sublimation. Yang biasa main bola Pak JC ni, ada bola datang. Biasa orang kalau print tu lah sublimation, tapi bila Angah sebut tu sublimation. Dia lepas nak jual, lepas jual tu baru. Ada pun ada direct hubungi ya. 0199. Boleh cakap kalau nak direct boleh call direct ataupun hubungi terus. Janganlah hubungi direct. 2 tahun lagi. Dua. Orang biasa orang dah jual kan, jual baru masuk. Kau tak ada, masuk dulu. Masuk. Okey, kami kan dibawakan oleh Digi Business, bersedia untuk masa depan. Digitalisasikan perniagaan anda dengan penyelesaian digital, pelan mobile dan internet daripada Digi Business hari ini. Kejap lagi kita ada berita menarik untuk anda. Teruskan bersama kami pagi di Sinar Menyinari Hidupmu. Layan je Sublimasio. Cabut yang bernilai RM699 secara percuma. Info di naktarikpelanggan.com sekarang. Momentum. Wow. Mari kita kongsikan berita menarik, Aim. Okey kan? Di United Kingdom robot akan digunakan di seluruh stesen kereta api bagi mengatasi kesesakan penumpang yang akan bermula sebaik pandemik COVID-19 terkawal. Robot 5G akan digunakan di stesen Birmingham New Street berupaya untuk bergerak di antara platform selain mampu berkomunikasi dengan penumpang. Robot juga mampu memberikan informasi berkaitan dengan perjalanan kepada penumpang. Wah, dahsyat kan. Ini menggunakan kesesakan dan kekurangan staff, diorang akan fully guna robot lah. Tapi sebenarnya kalau mengikut apa yang dilaporkan ni, walaupun robot ni masih baru yang digunakan, tapi sebenarnya di China telah digunakan secara meluas lah. Tapi cuma di bank ataupun di firma-firma guaman, termasuk juga di hub-hub pengangkutan awam. Mana ada yang negara-negara yang dah implement benda ni tapi tak secara meluas lah. Di pejabat-pejabat. Tapi robot ni memang berbentuk orang, boleh bergerak. Tapi cerita-cerita robot dulu Angah suka cerita apa kan? Cerita robot cerita robot dulu. Saya Robocop lah.
Oh, Robocop. Kalau Angah? Transformers ke tu pun macam robot juga tu. Betul. Transformer. Yalah. Transformer. Oh, Subliminal Show Angah tak suka? Subliminal Show. Itu cerita baru ke? Itu dokumentari. Subliminal Show. Dokumentari. Kisah pejuang-pejuang Jepun. Tapi Aim, masa zaman Aim kat Jepun tu dulu, memang masa tu robot dah banyak Aim. Dia sebenarnya kalau ada istilah istilah kalau kita kat sini kan setengah-setengah orang belum faham cakap robot, dah ingat robotnya macam dalam filem tu, bergerak tu. Tapi kalau di kilang dia tak menggunakan mesin atau pakai dia bergerak sendiri. Dia anggap sebagai robot. Itu dah kira robot. Ya. Kadang kalau yang jenis transfer barang sendiri kan, transfer barang itu dia agak robot. Di Jepun memang dah lama dah ada robot. Cuma kita kadang kefahaman kita ni bila cakap robot, dia mesti ada kepala, bergerak, tangan apa semua macam robot kan. Tapi dalam kilang bila kita kalau kilang Jepun tu, bila dia kita transfer satu part tu pun dia anggap sebagai robot, susun sendiri sebagai robot. Kira dia mechanical punya robot lah. Robot dia lah. Oh, semua robot lah. Macam selalu kalau Angah tengok macam orang angkat pallet guna forklift tu kan. Itu bukan. Itu bukan, nasib baik aku dah cakap itu bukan. Tak, sebab bila Angah dia mula imagine yang Ain cakap angkat-angkat barang apa semua dah bukan diingatkan forklift tu robot pula. Bukan. Itu jentera. Lepas tu dia dikendalikan ada orang pula tu. Kalau kita tak jalan, tak angkat, tak tekan, dia tak naik. Dia tak ada. Robot ni semua auto. Dia sistematik semua robot ni Mana robot yang paling ni, yang paling top banget Subliminal Show lah. Itu yang serve kat restoran ke apa Im? Robot tu. Okey, itu dia berita menarik. Kalau kita ada fakta menarik, teruskan bersama kami pagi di Sinar Menyinari Hidupmu. Layan je. Momentum internet, sesuatu yang istimewa daripada Najib Asadok. Ebook kopi dating yang buatkan pelanggan debut bukan cabut, yang bernilai RM699 secara percuma. Info di naktarik.pelanggan.com sekarang. Momentum. Wow, fakta menarik Aim, bagi kita kongsikan Aim. Okey ngah, ini nak cerita tentang legendary Michael Jackson ngah semasa hidupnya dulu ngah, ada satu ketika ngah di mana suatu dia hendak pergi berbelanja ngah, sebuah supermarket ditutup agar Michael Jackson boleh berbelanja dengan tenang. Sementara pegawai dia semua akan berpura-pura menjadi pengunjung supaya dia kelihatan lebih nyata. Maksudnya Michael Jackson datang tu, dia tak nak orang datang nanti dia nak belanja kat supermarket tu, orang ambil gambar lah apa, tutup. Dia buat macam dia orang berbelanja samalah. Supaya tak ingat nampak Michael Jackson. So Michael Jackson dapat macam orang normal yang boleh berbelanja dekat supermarket. Bayangkan sebab sampai supermarket buat macam tu untuk dapatkan datang ke supermarket dia untuk berbelanja. Itu kehebatan Michael Jackson. Jeb pun kat luar pun orang terkejar-kejar nak Jeb. Yelah. Lagi Michael Jackson Wim. Pernah Jeb masuk dalam kedai tutup, dia tak boleh keluar. Dia kata kenapa bang? Dia senang belanja, tapi saya tak senang nak keluar. Pernah dia. Sikit Michael Jackson tutup dulu. Tutup dulu kan, macam dia tak ada, dia masuk dulu. tutup kemudian. Lain sikit lah. Tapi Aim dulu masa baru keluar dulu, yelah orang mesti nampak Aim tak keluar. Dia tak tutup. Tak, bukan. Bukan. Ada tak yang Aim jumpa yang memang dia macam no manners lah untuk nak bergambar dengan Aim dia? Sini kejap. Gambar. Ada tak Aim jumpa macam tu? Orang perkembangan saya? Biasa lah ngah. Itu kita tak boleh elak. Yang tarik-tarik, yang macam-macam lah kita jumpa kan. Tapi itu rencah yang biasa lah tu. Yang kita dah jangkakan akan berlaku.
Tapi dulu saya baru-baru macam itu, bila jumpa orang macam itu kan, dia, sini gambar apa semua. Tapi bila kita masa kita nak melayan, nak jagakan suasana tu kan, betul lah. datang juga bergambar. Okey bang, bergambar. Tapi dah lepas tu dah setahun 2 tahun saya fikir, kenapa? Dah terkenal. Awak nak bergambar kita, tadi bahasa betul tak Im? Yelah, betul lah bahasa. Bergambar ke tak ada, tapi kalau bahasa awak tu cantik, kan ramai yang memang bahasa dia cantik, dia datang, bang boleh bergambar tak bang? Silakan, tak ada masalah, betul tak Im? Yelah, betul. Dia tak ada masalah nak bergambar. Kadang-kadang orang kan masa baru keluar tu kan, orang panggil ambil gambar kan. Pun pergilah, rupanya dia suruh saya ambilkan gambar. Yelah, tak ada orang. Sebab jenabah pun benar satu keluarga. Tak ada orang. Kau panggil dekat macam tu. Dia cakap, ada orang dah kenal juga ni, dah mati kan. Orang tengok lah program yang kita buat ni kan. Dia pun datang. Okey bang, jom kejap abang tunggu ni rumah semua. Nanti kan awak ambil kat sini tau. Kalau boleh kat belakang ni nak nampak. Dah mati, alamak, ambilkan gambar. Sebab tu tanya, bang saya nak beli kat mana? Tak, awak beli ikut awak lah. Awak beli pasal ni lah. Saya kita beli. Macam-macam lah kamu orang ni yang kita pakai tagline layan je. Okey, itu dia fakta menarik program bersama kami pagi di Sinar Penyinar Hidupmu, layan je. Assalamualaikum, Mam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya kalau tengok background Imam tu, rindu nak pergi rumah Imam tu. Oh, cantiknya. Maklumlah, pukul berapa pagi Imam kena buang dalam kolam kan. Saya tak. Okey, Mam. Untuk kawan tadi Ustaz jawab pagi ni, Mam. Soalan dia macam ni, Mam. Mengenai pembayar fidyah arwah ayah saya telah membayar secara sedikit-sedikit kerana saya tidak mampu untuk membayar kesemuanya, di samping memberi sedekah dan menderma kepada mana-mana tabung yang memerlukan bantuan dengan meniatkannya untuk arwah abah saya. Adakah itu juga dikira sebagai satu pembayaran ke macam mana, Imam? Mohon pencerahan, Imam. Okey, baik, terima kasih Hangah dan juga yang tanya soalan tu. Okey, fidyah ni kalau dia nak bayar, dia tidak boleh bagi kepada mana-mana tabung sesuka hati. Tabung ni ada macam-macam. Tabung masjid ada tabung sekolah madrasah Mahat Tafiz ada. Sebab fidyah ni pertamanya biasa dulu kita bayar dengan beras. Hari ni kita dah gantikan beras dengan RM2. Jadi kalau kita nak bagi, kita kena bagi kepada siapa? Quran sebut dengan clear. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Satu hari yang kita tinggalkan, kita kena bagi lebih kurang dalam 1 cupak kepada orang miskin. Maksudnya 1 hari kita tinggalkan, kalaulah hari itu kita tinggal contohnya kadar fidyah di negeri KL lah contoh, 1 hari RM4. Jadi 1 hari kita keluar panggil lah, kalau 5 hari dah RM20. Jadi RM20 tu kepada siapa? Dia tak boleh senang-senang letak dalam tabung masjid dan tabung mana-mana. Dia kena bagi kepada orang miskin. Sebab itulah kita hari ini kadang-kadang kita bagi kat pusat zakat, kita bagi kepada orang yang kita tahu dan pasti orang itu adalah orang miskin. Dia tak boleh tabung ikut suka. Jadi kena telitilah dalam bab pembayaran fidyah. Kalau dia nak sedekah lain, tabung Palestin ke tabung apa benda ke madrasah ke sekolah ke dan sebagainya, itu sedekah. Boleh? Alhamdulillah, selesai satu kekeliruan. RM9 secara percuma. Info di naktarikpelanggan.com sekarang. Momentum. Wow. Sekarang ni Im, orang nak teruskan kelangsungan hidup ni macam-macam orang buat berniaga Im kan. Yang saya terbaca semalam Im, Im jumpa Pau lah. Pau berapa ringgit je sebiji Im? Biasanya Im jumpa Pau RM2 lebih lah. RM2 lebih Im kan. Dengan lebih. Dekat kafe kita pun RM2 lebih, RM3 lebih. Tak lari Pau tu. Saya baca semalam dekat Sok Khabar, dia jual Pau berapa Im? RM1 je Im. Oi, inti apa? Macam-macam inti ya. Inti rendang, inti ayam, kaya. Pau mini kot. Pau mini lah. Pau mini kot. Tak, Pau biasa Im. Kalau saya tengok tu, Pau dia sama. Pau dia memang ni, memang lebih kurang sama yang RM2 lebih tu. Tapi, mana yang diorang jual mahal tu kita kena Pau tu. Bukan Im. Kita dia orang penjual Pau ni, dia kata dalam keadaan sekarang ni dia tahu orang pun dalam keadaan susah, dia kata. Jadi bila dia dapat kurangkan harga tu, dia kata dia untung dia tak banyak, tapi dalam masa yang sama dia dapat membantu juga orang. Jadi orang tak perlu tak susah lah untuk beli Pau dia kata kan. Tapi anggap Pau suka Pau apa? Saya suka rendang.
Kari ayam tu. Kari ayam. Tapi saya kalau pau, saya suka cari yang dia punya roti dia tu nipis lah. Tebal-tebal. Dough dia tu tebal sangat. Betul. Sebab nanti dia makan ruang, inti dia jadi sikit. Yalah. Sebab tu saya tak beli yang pau inti dia salut pau tu. Luar. Pau. Di luar. Inti kat luar. Stand lain. Kau beli pergedil kot. Dia boleh sekarang ni pula memang jenis simpan dalam dia punya peti yang memang panaskan tu kan. Warmer tu kan. Bila buka makan pecahkan dua berasap lagi sedapnya. Air kopi tak yang putih atas dia tu? Jangan buka. Jangan. Ada setengah orang kan kulit yang atas tu dia akan kopi. Buat apa? Dia nak lagi lembut tu. Betul. Dia buang kulit atas dia tu. Dia buang, lepas tu mungkin lagi lembut tu. Boleh lah. Asal tak boleh dia punya pau. Kita dah dapat kunjung hari ni ya. Jangan lupa tau besok kita start bekerja dekat studio berjumpalah besok kita. Baru semangat. Sebab yang ni bukannya tak semangat. Tapi sebab besok, kadang-kadang lain tak apa cantik. Kadang-kadang kita tengok member dah cakap separuh. Betul. Ada ketika saya baru nak cakap, rupanya dah layan je. Betul. Ya. Masa kau tengah baru kau nak masuk tu Angah dah closing dah. Yep. Ada. Yang tu dia. Okey, kita sampai penghujung dan kita nak terus ucap terima kasih kepada frontliners kita dan sebentar nanti terus bersama dengan Dina Nazir dalam Sinar Solo. InsyaAllah besok kalau ada rezeki kita akan berjumpa lagi. Salah silap kami mohon ampun dan juga maaf. Apa gitu? Cara langsung kat konti. Besok lah. Tunggu abang rejak call dengan TV. Euro pula tu. Alright, besok kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergantung mic Menyinari hidupmu, layan je. Terima kasih semua.